Salam sejahtera semua. Hari ini kita lihat latih kendiri 2.2a ya. Mari kita bincang latihan 2.2a. Okey, soalan pertama, tentukan sama ada penambahan dan penolakan boleh dilaksanakan pada setiap pasangan matriks yang berikut. So, kalau kita semak ya, matriks ini, ya, pasangan matriks ini, dia mesti mempunyai peringkat yang sama baru boleh melakukan penambahan ataupun penolakan. Okay, cuba kita tengok matriks yang pertama ini adalah 2 dengan 2 sebab 2 baris, 2 lajur. Matriks kedua ni pun 2 dengan 2. Jadi, dua-dua matriks ini boleh melaksanakan operasi asas, tambah dan tolak. Okey, mari kita lihat B pula. B ini, matriks pertama ni adalah 2 baris dengan 3 lajur. Matriks yang kedua ni adalah 3 baris dengan 3 lajur. Jadi mereka mempunyai peringkat yang berlainan, jadi mereka tidak boleh melakukan penambahan ataupun penolakan antara matriks. So, matriks ketiga ni, kumpulan ketiga ataupun pasangan ketiga ni, yang pertama, matriks pertama ni mempunyai peringkat 2 dengan 1, manakala yang kedua ni mempunyai 1 dengan 2. Jadi mereka adalah peringkat yang tidak sama, jadi tidak boleh menjalankan operasi tambah ataupun tolak. Dan akhir sekali, pasangan D, ini adalah matriks 1 dengan 2 dan 1 dengan 2. Jadi mereka boleh melakukan penambahan dan penolakan matriks. Okey, mari kita lihat soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2, diberi matriks P adalah 12, 1, okay, 12, 1, negatif 3, 4. Kita nak jalankan operasi ya, matriks P tolak Q. Q adalah 8, negatif 2, 0, 5. Okay, R adalah 6, 3, 7, negatif 1. Jadi kita melakukan penambahan dan penolakan ke atas PQR. So kita boleh keluarkan kalkulator untuk bantu kita. So 12 kita ambil unsur yang pertama ni. Okay, tolak unsur yang pertama, matriks yang kedua yang sepadan dan matriks yang ketiga unsur yang pertama. Ya, dan kita tambah 6. Begitu juga bagi yang kedua, kita 1 tolak negatif 2. Lepas itu tambah 3. Okey, yang bawah ni kita negatif 3 tolak 0 tambah 7. Dan 4 tolak 5 tambah tolak 1. Jadi kita gunakan kalkulator untuk kirakan, kita akan dapat jawapan 10, 6, 4, negatif 2. Itu cara kita kira ataupun buat penambahan dan penolakan matriks. Okey, yang B pula kita ada matriks P. Okey, kita susun matriks P, kemudian kita tambah dengan Q, 8, negatif 2, 0, 5. Kemudian kita tolak R, 6, 3, 7, 1. Okey, dan kita jalankan operasi tambah dan tolak untuk sebutan yang untuk unsur yang berkaitan ya. Unsur pertama, unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat. Okey. Jadi kita akan dapat 12 tambah 8 tolak 6. Kita terus tekan kalkulator ya untuk bantu kita mengira. Jadi dapat 14. 1 tambah negatif 2 tolak 3. Jawapan negatif 4. Okey. Negatif 3 tambah 0 tolak 7. Negatif 10. Dan akhir sekali 4 tambah 5 tolak 1. Jadi 10. So, cara ini kita kira penambahan dan penolakan matriks. Okey, yang ketiga pula. Yang ketiga ni kita jalankan ataupun kita selesaikan setiap yang berikut. Jadi A ni kita ada operasi tambah. Okey, kita tambahkan unsur yang berkenaan. Kita dapat 11. So, kita dapat 13, maaf. Okay, kemudian kita dapat 9. Ini dah 10. Negatif 4 tambah 2. Jadi negatif 2. 0 tambah 8, 8. Negatif 7 tambah 3. Negatif 4. So itulah jawapan untuk matriks A. Matriks P, hasil tolak. So ambil 18 tolak 11. Kita dapat 7. Negatif 5 tolak 5. Kita tekan kalkulator. Kita dapat negatif 8. Negatif 6. Dan 13. Begitu juga bagi C. Negatif 1 tambah 4 tolak 19. Jadi kita dapat negatif 16. 6 tambah 9 tolak negatif 3. Tolak negatif 3, so 18 kita dapat. Okay. So di sini cikgu nasihatkan murid-murid guna kalkulator ya untuk bantu anda kira.
So 2 tambah dengan 14, jadi kita dapat 16. 8 tambah dengan 6, kita dapat 14. 1 tambah tolak 1 dapat kosong. 5 tambah 15, kita dapat 20. So itulah cara kita kira hasil tambah dan hasil tolak matriks. Okey, yang ketiga pula, yang keempat pula, kita ada persamaan matriks. So kalau persamaan matriks di sini ya, ada persamaan sebab dia ada tanda sama dengan ya. So kita keluarkan ni ayat yang pertama ni, unsur yang pertama, kita dapat 3A tambah 2, kemudian tambah 4, kita akan bagi jawapan ini, 15 ya. Dan kita kirakan sekarang seperti algebra lah, ungkapan algebra yang biasa. So 3A, 6 ni kalau bawa ke kanan, kita tolak 6. So 15 tolak 6, so dapat 9. So A kita adalah 9 bahagi 3. 3 dibuang, bahagi dia 3. So A kita sama dengan 3. Cari nilai B pula. B kita keluarkan persamaan yang kedua lah. So 9 tolak B tambah 2B sama dengan negatif 8. Negatif P tambah B kita dapat P. 9 tambah P adalah negatif 8. Kita bawa 9. Okey, buang ke sebelah kanan. B kita dapat negatif 8 tolak 9. B adalah negatif 17. Okey. Boleh ya? Boleh ya? Okey, sekarang kita sambung. Soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 kita ada S tolak T ya. S tolak T. Kita kira dulu S tolak T ya dan diberi jawapan ini. Maksudnya kita susun S kita 4X tambah 1, negatif 5, 6 tolak Y dan X. Kita tolak T adalah X, 6, 7, 3Y. Sama dengan jawapan yang diberikan 10, negatif 11, negatif 2 dan Z. So kita samakan ya. Sebutan pertama tolak sebutan pertama dapat jawapan sebutan pertama ya. Kita keluarkan 4X tambah 1 tolak X sama dengan 10. Okey, kita kirakan 4X tolak X dapat 3X tambah 1 sama dengan 10. Buang 1 ni ke sebelah kanan dapat 10 tolak 1 dapat 9. So X kita adalah 9 bahagi 3, X kita adalah 3. Kemudian nak cari nilai Y kan? Okey, nak cari nilai Y. Mana Y? Okey, sini adalah Y. So, kita tengok yang ini. Tolak 7 sama dengan negatif 2. Sini pun ada Y. Tetapi sini agak susah sebab ada X, Y dan Z kan? Jadi kita cari yang mana ada Y sahaja. Okey, so 6 tolak Y tolak 7 sama dengan negatif 2. So 6 tolak 7 dapat negatif 1 tolak Y sama dengan negatif 2. Kita bawa negatif 1 ke sebelah kanan, kita dapat negatif Y sama dengan negatif 2 tambah 1 iaitu negatif 1 lah. So negatif Y sama dengan negatif 1, Y sama dengan 1. So itu cara kita kira Y dan Z. Mana Z? Okey, Z adalah sebelah sini. Okey. Unsur yang keempat, so kita keluarkan dia. X tolak 3Y sama dengan Z. X dia berapa? X dia 3, gantikan. Y dia berapa? Y dia 1 sama dengan Z. So Z kita sama dengan 3 tolak 3. So Z kita adalah 0. So itu cara kita kira nilai X, Y dan Z. Okey, mari kita lihat soalan nombor 6 pula. Soalan nombor 6, persamaan matriks juga. Okey, kita ada 3, okey, tambah negatif 7 tolak Y. Okey, sekarang kita lihat nanti adalah Y. So, macam mana kita buat? Kita selesaikan dua-dua ni dulu. Kita akan dapat 3 tambah negatif 7 dapat negatif 4. Negatif 4 tambah 2 dapat negatif 2. 1 tambah 9, 10. 0 tambah 6, 6. Negatif 6 tambah 10, 4. 7 tambah 8, 15. Okey, kita dapat ini ya. Okay, persamaan matriks kita keluarkan. So sekarang kita nak cari V kan. V adalah satu matriks. So apa kita buat? Oleh kerana sini tolak V, kita buat seperti algebra. Kita pindahkan di ke sebelah kanan, kita dapat V positif lah. Kemudian
kita bawa masuk yang matriks ini, kita dapat tolak matriks. So kita ada yang asal negatif 4, negatif 2, 10, 6, 4 dan 15. Kita tolak yang bawa masuk tolak ni 11, negatif 4, negatif 1, 5, 6 dan 9. Okey, kita tolakkan dia. Di sini kita guna operasi tolak lah sebab dia bawa masuk. Okay. So B kita akan dapat hasil dia B sama dengan negatif 6, negatif 4 tolak 11 kita dapat negatif 15. Okey, sini dapat 2. Kita guna kalkulator untuk tolong kita kira 10 tolak 1 dapat 11. Okey, 6 tolak 5 dapat 1, 4 tolak 6 dapat negatif 2, 15 tolak 9 kita dapat 6. So itulah jawapan bagi B. Itu matriks dia. Okey, seperti kata sini matriks B. Ada kala kita minta cari pemberubah, ada kala kita minta untuk cari matriks B. Okey, soalan 7 tentang penyelesaian masalah Okey, di sini ada satu senario ataupun cerita. Mari kita baca, dia ada 2 kedai A dan B. Okey, bulan Jun pada kedua-dua kedai Okey, hitungkan jumlah keuntungan yang diperoleh Encik Kopa dari setiap kedainya. Okey, yang atas ni kedai A, yang bawah ni kedai B. Contoh kita akan buat macam ni. So ni okey, kita tengok sini Okay, maaf, kita tengok dulu. Kita ada yang pada bulan tunjukkan pengenalan bentuk matriks diberi. Okey. Kita nak tahu tentang pendapatan. Okey, pendapatan kita ada makanan. So kita ada makanan. Kita ada minuman. Okey, pendapatan. So pendapatan, keuntungan adalah pendapatan tolak perbelanjaan. Okey, pendapatan yang pertama kita ada 2650 untuk kedai A lah. 1560 untuk kedai B. Ini makanan. Campur keuntungan ni kan, pendapatan. Jadi kita campurkan minuman punya 1890 dengan 910. Kemudian kita tolak belanja untuk makanan ini dia 930540 dan kita tolak lagi belanja untuk minuman 850 dengan 260. Itu dia. So kita akan kira, kita akan dapat jawapan, kita ambil seperti unsur pertama tambah unsur pertama setiap matriks itu dan tolak kalau dia tanda tambah, kalau dia tolak. Okey. So kita akan dapat jawapan kita di sini. 2760 dan 1670. Ini bermaksud apa? Ini bermaksud pendapatan. Okey, ini bermaksud keuntungan bermaksud keuntungan kedai A lah. Keuntungan kedai A ialah RM 2760, manakala keuntungan di kedai B ialah RM 1670. Itu dia. Okey. So itu kita selesaikan masalah itu dalam bentuk matriks. So sekian dulu untuk kali ini. Cikgu harap anda dapat faham bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaedah matriks.